wa ta'ala. Allah yang menetapkan segala-gala perkara. Dihukumkan, ditetapkan, dikadarkan oleh Allah dengan syurga dan dengan neraka. Sebab kita maklumlah, segala-galanya baik jahat adalah hukum Allah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti syurga neraka seseorang telah ditetapkan oleh Allah pada azal. Sebab ketetapan Allah ni bukan atas dunia, ketetapan Allah ni selama-lamanya. Sebab tu kita bicara hak berkaitan dengan kudrah, iradah, ilmu, pembicaraan sifat 20. Ta'alluq kudrah, iradah, ilmu tiada berkesudahan, tidak ada penghujung. Pengetahuan Allah selama-lama tidak ada penghujung. Sebab apa yang berlaku di syurga semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berlaku di syurga, di hari akhirat, syurga neraka kesemuanya di bawah pengetahuan Allah. Syurga neraka tidak ada penghujung, pengetahuan Allah pun tidak ada penghujung. Syurga neraka ni ditetapkan oleh Allah, iradah. Jadi tetapan Allah pun tidak ada penghujung. Sebab syurga neraka itulah ketetapan Allah. Syurga neraka tidak ada penghujung, ketetapan Allah pun tidak ada penghujung. Di hari akhirat, apa yang berlaku di syurga dan neraka? Perbuatan Allah yang sifat dengan kudrah. Jadi apa yang berlaku di syurga, itulah perbuatan Allah yang sifat dengan kudrah. Jadi kudrah Allah pun tidak ada penghujung ta'alluq dia. Kudrah, iradah, ilmu, ta'alluqnya, fungsinya tidak ada penghujung. Jadi ketetapan Allah bukan di dunia, bahkan selama-lamanya. Maknanya seseorang iman dan ta'ah, ketetapan Allah. Seseorang kufur dan maksiat, ketetapan Allah. Syurga dan neraka, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Maknanya kita semua sudah ditetapkan sama ada syurga ataupun neraka, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum illa waqad kutiba bakum dan-nar wa aqam dan-jannah." Tiada kalangan kamu mereka telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka, tempat kembali sama ada syurga. Telah ditetapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadis ni mungkin kita tak andal, tapi kalau kita faham hak akidah rukun iman yang keenam, begitulah pegangan kitanya. Tapi kalau hak Nabi sebut ni kita cengang, tidak ada dari kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali di neraka, tempat kembali di syurga. Jadi syurga neraka, tapi dah hadis tu sebut neraka dulu. Neraka syurga ni jadi Tuhan tetap dah ke? Jadi maknanya kalau hak hadis ni kita cengang balik, kita tak ada lagi lah rukun iman yang keenam. Sebab rukun iman yang keenam kitanya segala-gala baik dan jahat, qada dan qadar Allah. Segala-gala. Segala-gala fahamlah. Bukan segala-gala atas dunia, segala-gala. Ke rukun iman segala-gala yang berlaku di dunia sekarang, qada dan qadar. Tidak. Segala-gala. Termasuk hari akhirah pun segala-gala. Jadi walaupun kita tak reti hadis Nabi tadi, tapi pegangan kita memanglah segala-gala qada dan qadar. Syurga neraka, qada dan qadar. Dan qada Allah ni pada azal, memang Allah telah menetapkan pada azal seseorang tu syurga ataupun seseorang tu neraka. Atau rukun iman, walaupun kita tak reti hadis tu, hadis Nabi kata tu. Kalau kita cengang balik, oh jadi gitu, seseorang tu neraka Tuhan tetap dah pada azal, seseorang tu syurga Tuhan tetap dah pada azal. Warna pula gitu, mana tak lepas. Kita faham macam mana? Segala-gala yang berlaku di dunia, segala-gala. Kalau iman dan ta'ah seseorang, Allah yang menetapkan balasan kepada orang yang beriman dan ta'ah syurga telah ditetapkan. Seseorang kufur dan maksiat, ketetapan Allah pada azal. Balasan neraka yang kufur dan maksiat pun telah ditetapkan pada azal. Tak tetap dah syurga dan neraka. Hadis itu sebut neraka dan syurga. Dia kalau nak lebih pada peringatan, Nabi akan sebut hak neraka dahululah.
Kalau keadaan nak cerita, nak menggemarkan, akan sebut kebaikan dahulu, baru sebut keburukan. Ma minkum wa qad kutiba maqam nar wa maqam jannah. Tiada di kalangan kamu mereka telah ditetapkan, Nabi kata, tempat kembali di neraka ataupun tempat kembali di syurga. Sahabat pun tanya, afala nattakil ala kitabina, adakah kami ni nak berserah akan tetapan? Dah tahu tetap dah kan, neraka Tuhan tetap dah, syurga Tuhan tetap dah, tunggu gitu. Ni sahabat tanya, Nabi pun jawab, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu, tiada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Hadis tu panjang. Maknanya seseorang yang Tuhan tetapkan pada azab neraka, mudah je nak amalan ahli neraka. Seseorang yang Tuhan tetapkan pada azabnya syurga, mudah je nak amalan ahli syurga. Lepas tu Nabi pun baca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Nabi baca tu. Wa amma man bakhila wastaghna. Nabi baca ayat tu lepas daripada hujung hadis tu. Maknanya kalau Nabi kata beramal lah, kerana setiap kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan tetapkan tempat kamu tu neraka, mudah buat amal neraka ni. Bahagian masing-masing tu, untuk bahagian masing-masing tu. Tapi kalau Tuhan tetapkan tempat tu syurga, mudah je nak amal syurga. Nak belajar pun mudah, buat amal pun mudah. Kalau tengok orang kok nak belajar, tak orang pelik dah, dia belajar. Sebab apa? Dulu tak gampang.